Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Syahrul ingin memberi tips tentang perkahwinan muda, baik dan buruknya. Keburukan dia mungkin kita akan bincang mengenai tak puas lagi untuk enjoy, kewangan tak mencukupi, daripada segi urusan hidup tadi tak stabil lagi. Itu bagi yang mereka yang kata nanti dulu ataupun nak kahwin lewat. Tapi kita kena ingat, daripada segi sudut Islam, ajal, maut, jodoh, pertemuan, rezeki semua di tangan Allah. Cuma pada pandangan saya, Cik Aero punya pahaman, maknanya sekarang ni kalau kita nak yang mana, kalau katalah kita nak kahwin lewat, kita kahwin lewat. Tapi kalau kita nak kahwin tu kahwin muda, kita akan usahakan kahwin muda. Ketentuan tetap pada ketentuan pada ilahi tadi. Tapi kalau kita mengharap, insya-Allah Allah akan izinkan apa yang kita nak. Pengalaman Cik Aero sendiri kahwin muda pada usia lebih kurang umur 22 tahun. Anak yang besar sekarang berumur 25 tahun. Saya berumur 49 dan ada 5 orang anak. Maksudnya sekarang ni kita boleh merancang kehidupan kita untuk urusan akan datang. Maksudnya kalau kita kahwin muda ni, berapa orang kita nak anak, macam mana urusan kehidupan kita tadi, macam mana kita nak didik anak, semua kita boleh urus satukan dalam usia kita masih kuat, sihat sebab kita muda lagi. Tapi kalau kita kahwin lewat, katalah kita kahwin umur 35. Anak yang sulung tadi kalau umur 20 tahun pun, maknanya umur kita dah 55 tahun. Waktu itu, kesihatan kita belum pasti dalam keadaan yang baik. Jadi macam mana kita nak bawa anak kita tu dalam keadaan yang lebih sempurna? Jadi pahaman yang saya boleh kongsikan di sini, maknanya kahwin muda itu sebenarnya adalah lebih baik. Sebab dunia ni mengikut Islam adalah urusan yang kita buat akan dihitungkan di akhirat nanti. Jadi kalau kita nak berpoya-poya, lambat, masuk kehidupan kita lambatlah untuk dibetulkan. Jadi kalau kita nak betulkan kehidupan kita dan anak-anak kita, maknanya kena kahwin muda. Okey, di samping kita kahwin muda tadi, kita boleh aturkan urusan. Pengalaman Cik Aero sendiri contohnya buat perniagaan. Dalam perniagaan tadi, kita boleh uruskan anak kita. Yang seorang ni bahagian pengurusan pejabat, yang ni boleh jadi bahagian mungkin teknikal, mungkin boleh jaga bahagian marketing. Itu bagi yang berniaga lah. Tapi yang kerja tadi, dia pun boleh buat merancang untuk urusan kehidupan dia tadi. Dengan kecergasan dia apa semua tadi, dia boleh uruskan anak dia, macam mana nak bawa anak ni kepada perjalanan hidup dia. Soal kewangan, pada saya, rezeki Allah yang bagi. Percayalah, bila lahirnya anak, rezeki untuk dia ada. Dan kita berkahwin pun muda tadi, pengalaman ginilah. Sebab saya dulu awalnya sebelum perkahwinan, saya adalah peniaga kelapa. Itu saya. Jadi masa saya berniaga, awal sebelum perkahwin tu, pendapatan saya satu hari lebih kurang RM100. Tetapi selepas je perkahwinan, hari pertama yang saya berniaga, mendapat pendapatan RM250. Maknanya dah naik RM100 dengan sebab perkahwinan tadi. Jadi bila kita kongsi hidup, rezeki Allah akan tambah sendiri.
dalam kehidupan ni memanglah ada, katakan kita akan jatuh, ada naik. Itu soal kedua. Tapi soal yang pertama yang nak dibincang kat sini, rezeki untuk individu tu tetap ada, cuma pengurusan kita. Mungkin kalau kita lebihkan sesuatu yang tak sepatutnya, itu yang menyebabkan keborosan ataupun kebocoran kewangan. Tapi bagi kita yang ingat masa depan, ingat urusan, insya-Allah akan ada duit yang boleh disimpan. Kita tak boleh ikut masyarakat. Maknanya kalau kata sekarang ni masyarakat jiran lah kata, dia beli kereta baru, kita nak beli kereta baru. Dia nak beli barang perabot baru, kita pun nak beli perabot baru. Kenapa kita perlu mengikut orang? Sekarang ni kita kena catur, kena uruskan kehidupan kita. Barulah kehidupan kita tu kita. Kalau kita ikut orang, maknanya kita ikut orang. Kalau orang tu punya pendapatan, kita tak tahu. Mungkin pendapatan lebih daripada kita. Ataupun mungkin kurang, tapi dia nak tunjukkan kehebatan, kemewahan dia. Dia terpaksa berhutang. So kita pun terikut-ikut. Menyebabkan kehidupan kita tu akan jadi bermasalah lah, kucak-kacing. Sebab kita terpaksa berhutang. Bila berhutang ni, sama ada cara kredit ataupun terpaksa loan peribadi. Jadi dah ada kat situ penambahan kos interestnya, kekangan untuk kita bayar balik. Jadi semua faktor akan jadi bermasalah. Tapi kalau kita buat pengurusan kewangan yang baik, insya-Allah. Nanti saya akan bagi tips-tips untuk kewangan pula. Tapi hari ini tujuan saya adalah ceritakan tentang hal perkahwinan tadi. Bila kahwin muda ni, maknanya kita boleh uruskan kehidupan kita dalam keadaan kita sihat, segar, tak sakit lagi, tak adalah kenyamanan darah tinggi apa semua, mungkin ada gawat. Jadi susah nak uruskan hal kesihatan kita sendiri ataupun isteri kita, nak uruskan anak. Jadi semua bermasalah. Lebih baik kita kahwin muda. Hal nak berpoya-poya, hal apa, kalau cara Islam bukan tu caranya. Cara yang terbaik sekarang ni, kita cuba buat kebaikan-kebaikan untuk kita jadikan aset kembali pada Allah tadi dalam keadaan yang baik. Kalau kita kata, tak apa aku buat jahat dulu, kemudian baru nak taubat, usia kehidupan kita tak tahu. Belum sempat taubat dah meninggal. Kacau. Sekarang ni kita punya konsep kehidupan mesti berteraskan Islam, di mana kita kena buat kebaikan untuk diri kita, isteri kita, anak-anak kita tadi, kita ajar dia supaya kembali pada Allah dalam keadaan yang baik, sempurna. Jadi itu rasanya yang terbaik untuk saya bincangkan hari ini tentang perkahwinan muda. Untuk hal-hal lain, tunggu tips saya akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.